نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا بنور العلم يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah muslimin muslimat dan juga para sahabat yang senantiasa diikuti dalam halaman kita. Alhamdulillah, sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Ta'ala masih taruhkan umur kita, masih bagikan rezeki kepada kita, dengan apa dia tu, kita tak sempat kita nak hitung segala nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kita tu, sehingga kita nak hitung tak boleh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kau nak hitung, nak bila, nak kira akan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tu, la tuhsuha, nescaya tak terhingga, banyak dah, tak habis. Alhamdulillah, jadi dia pada pagi yang mulia ini, iaitu pagi 1 Muharram. 1 Muharram. Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi dia iaitu bulan hijrah ni, bulan Muharram ni. Muharram ni bukan sekadar pertukaran tahun, tuan-tuan. Tetapi dia panggil peluang, memperbaharui, dia panggil peluang untuk kita nak barukan iman kita, dan juga amalan kita. Tu peluang kita nak barukan iman kita, nak barukan amalan kita, menuju keridaan Allah. Nak tu je. Lagi pula apa dia tu, hijrah saat ni tu, hijrah saat ni, hijrah yang sebenarnya bukan hanya kita berpindah tempat, tertukar tempat. Kita duduk mana kan, kita duduk kampung, pindah pergi duduk di kedai ke, bukan sekadar tu. Hijrah sebenarnya iaitu kita pindahkan daripada maksiat saat ni tu pergi kepada ketaatan. Ni saya panggil kita pakat-pakat dah ni. Tu dia muzakarah. Dia masa kita, so kita pakat tukar bikin pakat hijrah pada pagi ni, pagi 1 Muharram ni. Kita tukar dah hak dulu tu.
Yang mana hak tak ada mengaji lagi, boleh dah kita untuk mengaji. Mana lagi tak ada baca Quran, kita baca Quran. Itu hijrah yang sebenar. Itu. Dan juga para penonton yang sedang dah masuk tu, kita kita bagikan share dah kepada teman-teman kita, saing-saing kita, kawan-kawan kita yang belum masuk lagi tu, dan juga yang masuk dah tidak ada ikut titam lagi tu, kita follow di sana tu, pada atas tu ada tempat ikut titam situ tu. Moga-moga kita kita akan dapat maklumat yang seterusnya. Itu dia. Lagi pula pengejaran daripada bulan Muharram saat ni tu adalah pintu, orang panggil permulaan. Pintu permulaan. Sesiapa yang nak memulakan tahun depan dengan taubat, tu dia saat ni tu telah melangkah ke arah kejayaan dah. Kita kena niat lagu tu lah. Aku nak tukar dah daripada ahwal kelakuan kita hak dulu tu. Nampak dia duk ngaji, duk ingat apa dia duk dengar, ikut masjid, ikut apa saja tu. Tak boleh dah kita kena hijrah dah. Ni duk lagu dulu. Tu demi setahun ke setahun duk lagu tu. Tak akan berubah apa-apa. Takut juga tu. Tu seharusnya kita kena ada azam. Ada azam, ada niat untuk kita nak nak hak comel lagi. Hijrah daripada barang hak tahun lepas tu pergi kepada tahun baru ni nak hak comel lagi. Dulu molek dah. Tahun ni kau molek lagi. Tu moga-moga Allah Ta'ala capak juga kita lah. Saya sendiri dan juga kita duk dengar tu. Jadi ke arah yang molek lagi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat, kita follow dulu, kita share dulu. Cik Ali Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan amin. Tu. Dan juga pada pagi ni tuan-tuan, kita dah khatam kitab 2-3 hari malam itu. Kita dah khatam kitab Al-Itqan. InsyaAllah saya akan baca sekali lagi. Kita akan baca sekali lagi pada pagi ni tu, iaitu kita ambil cara dulu. Cara kita kena nak ngaji, kita ada tapak. Setiap bidang dalam ilmu, tak kira lah. Ilmu apa pun saja, kita kena ada mabadi dia. Permulaan dia. Bagaimana cara kita nak ambil ilmu tajwid, ataupun ilmu lain ke, bagaimana kita nak tahu, kita nak ambil cara mana ke, kita pergi batas itu. Bukan tu. Tu insyaAllah pada pagi ni saya akan baca kitab dia ni, Tanbihul Qari fi Qawaidi Ulumit Tajwid, yang telah karya oleh Tok Guru saya sendiri. Yang telah karya oleh Tok Guru saya sendiri, insyaAllah. Baik situ. Kita sebelum daripada nak masuk tu, kita baca dulu satu Quran. Kita sambung ayat baru ni. Tu sebagai permulaan lah ni. Tak ngaji lagi boleh dah tu. Siapa dah masa kita nak mengaji tu. Tak masuk lagi boleh dah kita masuk. Tak berubah lagi kelakuan boleh dah kita berubah kelakuan kita tu dari dulu, daripada tahun dulu.
Tu pergi kepada ke arah hak lebih baik, hak lebih comel. Nampak tu. Muslimin muslimat dan yang sudah masuk kita kalau ada tak ada kerja buat apa saja tu kita baiklah kita buka Quran kita sambung ayat baru ni surah Al-Baqarah, iaitu pada sahifah muka 20 ni 20 ni tu ayat 100 apa tu 99 199 kita tengok sana. Dan untuk nak praktik baca saat ni tu kita insyaAllah kita akan buat lain kali lah untuk nak betul satu ke satu nak dobit satu ke satu daripada baca tu kita nanti buat lain kali insyaAllah. Tak sempat pula kita nak nak muzakarah kita. Baik situ tu. Sekali lagi kita buka Quran pada ayat surah Baqarah ayat 199. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما
يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. Baiklah tuan-tuan yang sudah masuk sekali lagi dah kita kita bagikan share kita yang belum kok titam lagi kita kok titam dah insya-Allah. Moga-moga kita jangan karet lah situ tu. Jangan karet situ. Insya-Allah satu kebaikan juga tu. Sapinah awal salam ustaz dan penonton semua selamat pagi. Channel masya-Allah alhamdulillah. Baik tuan-tuan, untuk hari ni kita sambung kita mula kitab kita ni Tanbihul Qari fi Qawaidi Ulumit Tajwid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Jadi kitab dia ni sikit ya. Dan juga dulu tu saya baca dah. Puasa tu. Bulan puasa Ramadan baru ni saya baca lah kitab ni. Sebab kitab ni layak sangatlah untuk kita ni tangga permulaan. Kita ni tangga permulaan untuk nak faham di dalam ilmu tajwid. Dalam kita nak ambil ilmu tajwid tu seharusnya kita kena ngaji lah kitab ni, kita kena faham lah kata-kata yang susung dalam kitab ni. Kata muallif kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'a hudahum ila yaumiddin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Muqaddimah kitab dia tu. Kita tak ada kena baca banyak lah tu situ. Tu. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, daripada nulah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itulah basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu. Segala puji Tuhan tu. Wassalatu wassalam tu. Adapun kemudian daripada saat ni dia alhamdulillah. Ni kata tu kitab ni. Alhamdulillah.
dengan keizinan dan kurniaan dari Allah Subhanahu wa taala dapat hamba himpunkan dengan serba ringkas. Nah, muallif kita ni, tuan kitab kita ni dah, dia duk makasih syukur kepada Allah. Yang mana dia saat itu Allah Taala bagi keizinan, bagi kurnia sehingga dapat dia ni dah himpunkan dengan serba ringkas. Kita aja ni sikit je lah, berapa lah je ni, 10 gitu je, dengan serba ringkas je tu. Dan mengeluarkan sebuah risalah ini, risalah kita lah, risalah kita duk ngaji ni, dan dinamakan dia akan risalah ini ni, Tanbihul Qari fi Qawaidi Ulumit Tajwid, iaitu peringatan bagi orang nak baca Quran ni. Bukan qari tu orang pukul linga tu, jangan silap faham tu. Pukul linga tu qari juga. Tu qari pukul linga. Tu. Qari ni adalah istilah mujawwid, iaitu seorang yang baca Quran lah. Seorang yang baca Quran. Tanbih yang peringatan bagi orang baca Quran fi qawaidi ulumit tajwid, pada mengambil kaedah-kaedah tentang ilmu tajwid ni. Yang nak jaga situ, mungkin barangkali nampak penyeleweng rumah kita, banyak cara-cara duk mengajar tu, tidak ada apa bila tak ada tak canggah dengan ulama, tidak apa, kita teruslah. Tapi kita nak upah satu tangga lagi, kata bukan mudah-mudah kita nak faham ilmu kau ni weh. Bukan kata ilmu Fatihah aja, ilmu tahiyyat kau tak apa, tu bukan lagu tu. Seharusnya kita tak boleh duduk singkat tu. Kita nak bersikat tu tak boleh lah. Semua setiap ilmu Tuhan ni mulia belakang lah. Tu dia. Nampak tu? Tu. Apa dia kitab dia ni? Iaitu peringatan bagi para qari pada menyatakan kaedah pengambilan ilmu tajwid. Ilmu tajwid mana? Dia kata ilmu tajwid sifat yang merupakan hasil daripada talaqi dan pembelajaran Al-Quran serta tajwid daripada guru-guru di Malaysia. Dia susung kitab dia ni, tuan-tuan. Apa dia? Peringatan bagi para qari ni. Tanbihul Qari ni. Pada nak ambil kaedah pengambilan ilmu tajwid saat ni tu, tajwid hak serupa, tajwid yang hasil daripada dia duk belajar dengan tu dia di sana tu, di Malaysia. Semenjak dari tahun 2019. Sehingga sampai masa ni lah, masih duk ngaji lagi lah. Kita orang ngajar, kita orang ngaji, tak boleh badu lah. Kena terus lagi. Kena angkat tarah orang panggil. Bukan duduklah tular. Tak apa duduklah tular. Tak boleh lah kita nak duduk sikat tangga tu. Kita seharusnya kita kena angkat lagi lah, tak? Orang kita, peringkat kita dah. Ni kita duduk lepas dah ibtidai. Pergi kepada mutawassit ke apa, kata lagi lah. Naik lagi. Sanawi kau naik lagi. Tu. Habis itu. Tu semenjak daripada dia saat ni tu mengaji pada tahun 2019. Banyak tahun dah deh. Sekarang ni 2000 berapa tu? Tahun Misihi je lah. Misihi tu. Mudah-mudahan ni orang ada bila orang ada tengok ni dah, kita akan dapat doa ni. Doa para muallif ni.
Mudah-mudahan memberi kepahaman dan kemudahan kepada para penuntut ilmu dan para pembacanya sekalian. Alhamdulillah kita masuk boleh doa alih. Mudah-mudahan alih doa ni moga-moga Allah Taala mudah beri kepahaman. Allah kita duk payah tu, moga-moga Allah Taala buka kepahaman, kemudahan kepada para penuntut ilmu yang ada yang duk baca kitab ya ni, yang duk ngaji ni pada pagi ni dan juga para pembacanya sekalian, para pembacanya sekalian. Sekiranya terdapat kesilapan dan kesalahan pada risalah ini, berkata kalulah dalam kitab yang ni ada tak kena, salah, tersilap, dia lagi salah ke, silap ke, dalam kitab dia ni, maka haraplah tunjuk ajarkannya. Itu dia harap fak kita ni tunjuk ajar lah. Kalau nampak kitab dia ni tak kena ke, salah ke, tetapi orang nak buat kitab ni je laik dah. Dia pun cek siap dah. Tu kena tasahih lagi dengan orang-orang alim tu. Tu kalau lah kitab dia ni salah, kita harap tunjuk ajar dia kata yang kita betul. Seharusnya kita pergi jumpa dengan tua dia. Pergi jumpa dengan tua dia dan membetulkannya. Betul kitab dia ni, risalah dia ni betul dengan jujur hati dan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berkata kerana nak megah-megah dak, kita nak betul sangat ni. Bila kita dapat dalam risalah dia ni perkara yang tak kena, huraya yang tak kena, yang tak sopan, maka tak ada apalah. Mu'alif kita ni suruh betul lah. Tunjuk ajar lah. Tapi jujur situ tu dengan jujur yang ikhlas, yang bersih kerana Allah lah, bukan semata-mata nak kepada kepujian. Tak kena demo ni buat kita. Aku hebat ingat ni boleh betul ni. Tok say dalam lagu tu kita duk tangga tu tak ambuh lah. Kita nak apa dia dengan jujur, dengan ikhlas, bersih hati kerana Allah. Takut bimbing masyarakat duk ngaji, duk tengok lagi kitab dia tu silap faham. Tu dia. Mudah-mudahan akan dibalas ganjarannya di akhirat sana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan balaskan ganjaran pahala di akhirat sana lah. Dia tak pandai nak bagi tu. Tu Allah Ta'ala lah yang paling balasnya ganjaran di negeri akhirat sana tu. Habis itu kepada Allah jualah hamba pohonkan dengan kurniaannya dan kemuliaannya supaya risalah ini menjadi satu amalan yang diterima di sisinya. Mula ya susung tu kepada Allah, yani di tohe jo kepada Allah jo. Dia ni mu'alif ni do minta do pohon dengan kemuliaan agar supaya risalah kitab dia saat ni tu minta Allah Ta'ala jadikan satu amalan jariah yang diterima di sisi dia. Itu dia. Lagi pula dan ia dapat manfaat kepada hamba sendiri ni. Risalah dia ni minta Allah Ta'ala jadikan risalah dia ni dapat manfaat, dapat kegunaan kepada dia sendiri dan juga kepada para penuntut ilmu sekalian, termasuk kita tuan-tuan.
Itu dia mu'alif doa kepada para penuntut ilmu Quran ni, termasuk kita. Kita hendak ngaji kitab dia ni. Minta jugalah Allah Ta'ala jadikan manfaat kepada para penuntut ilmu ni. Amin ya rabbal alamin. Katabahu al-faqiru ila rahmatillah azza wa jalla Abdul Ghani Ahmad As-Sanawi. Habis itu baik, kita masuk. Sekarang kita mula mukaddimah, apa dia khutbah apa saja tu. Tuan-tuan, pada muka yang satu ni, kalau kita ada nak kitab ni, bolehlah hubung dengan saya tu. Ada mama-mama dia ke, kacik-kacik dia ke, rasa nak kitab tik boleh hubung dengan saya. Hubung dengan saya boleh, insya-Allah. Baik, isu dan permasalahan. Tu dia datang dengan isu dulu kitab dia mungkin dia tengok rumah kita tu nampak ada isu yang kena bangkit tu, yang kena menerang tu. Isu dan permasalahan, dia kata tidak diragukan lagi bahawa membaca Al-Quran merupakan satu sunnah yang diwarisi secara turun-menurun daripada generasi terdahulu. Kita tidak ragu, kita tidak syok. Tak ada syok dah, tak ada wawih dah. Kita tidak syok, tak ada ragu lagi dah. Bahawa kita baca Quran ni iaitu adalah merupakan salah satu sunnah yang diikuti, sunnah Nabi ni. Satu sunnah yang diikuti, yang diwarisi secara turun menurun daripada generasi dahulu. Turun mai kita hatta wasala ilaina, sehingga sampai kita di hari ni. Tu ambil je atas tu. Kalau kita kiranya belum pada Nabi tu, Rabbul Izzah, Tuhan waktu turun malaikat Jibril mari kepada Nabi. Nabi ajar sahabat ajar tabi'in, mari sampai kita di sini. Nampak tu? Tak ragu apa. Kita tak syok langsung kata dah mari hadir ke. Bukan. Tu tak syok. Tu. Dan ia berasaskan kepada kaedah musyafahah serta talaqi. Ni. Dan ia ni Quran saat ni tu asah dianya asah kepada kaedah musyafahah serta talaqi. Tak lagi dah. Itu dia asah dianya Quran ni ia kena musyafahah kita, tuan-tuan. Jadi kita belajar secara berhadapan gini. Musyafahah, mudah-mudahan kita belajar secara berhadapan dengan guru kita tu, dengan syekh kita tu. Itu dia. Serta talaqi. Apa ada talaqi musyafahah serta talaqi. Yani kita terima bacaan tu secara berlangsung. Yani bukan dengan cara rakame. Bukan dengan cara rakame. Tak dapat tidak. Maknanya mesti seseorang saat itu berlaku secara terus menerus di antara pelajar dengan guru. Tu. Pak kita nyanyo duduk jauh ni. Hak ni dibenarlah jauh tu. Dibenar saja, adapun kita ada peluang ko. Kita ada peluangnya, ya kaedah dia ni.
kaedah talaki ni satu-satu kaedah yang akan kekal sampai bila-bila, tuan-tuan. Dan juga kaedah ni sebagai asas. Di hari ni orang silap faham, tak apa, ngaji lesson tak apa dah, cukup dah. Bukan tak boleh. Kita ngaji tu guru tak kenal kita pun. Maka kita agak tu kita ngaji dah. Kita khatar kitab tu. Tu. Kaedah asas saya nak yak ke mana, boleh yak ni. Tu. Baik itu. Namun demikian, oleh kerana kita tahu dah bahawa kita proses talaki musyafahah ni, lisan at-talaqi mana, namun bahagian lisan at-talaqi mana, yakni sewaktu baca itu tu kita akan terima daripada guru kita melalui dengan pendengaran. Tadi lah kita musyafahah dengan tok kita tu talaki bersua muka, bukan secara rakami tadi tu. Nampak tu. Telah terjejas oleh pencemaran lahjah awam. Telah terjejas. Terjejas ni maknanya terpunuh lah. Terpunuh, tercemar. Bahagilah. Terjejas, tercemar, terpunuh oleh pencemaran lahjah orang-orang awam. Dulu comel Quran dulu. Dulu ni Quran comel lah. Semasa Nabi tu tak ada apa, tidak ada penyakit apa lagi. Mari masa tabi'in awal tak ada apa, tidak ada penyakit apa lagi. Tak ada penyakit apa lagi. Mari tabi'in sehingga pada tahun yang ke berapa tu, 200 beratu lah. Tahun yang ke-5, yang ke-4 daripada korun yang ke-4 aja. Berlaku penyakit lah. Sebab apa? Telah terjejah ni, telah tercemar oleh lahjah orang awam ni. Orang awam ni. Kita ni lah. Oleh kerananya tersebar Quran dengan seluruh negeri tu. Mari ke negeri kita ni Melayu, mari kepada Cina, pergi kepada kat luar-luar tu, maka demo tu saat ni ya bukan lahjah Arab kita ni, lahjah Jawi je. Lahjah Jawi tu sebab tu kita kena ngaji banyak tu, ngaji kaedah asas tu. Ni kita ni Jawi, lepas tu nak tiru juga supaya gaya-gaya Arab dengan tanpa tak ngaji, dengar daripada rakamnya. Tak boleh tu. Nak ngaji malu, bukan tempat malu lah. Pengaji tu bukan tempat malu. Habis itu tu dia lahjah maksud ni akibat berlalunya masa yang panjang dalam susunan sanad atau disebabkan perubahan kaedah musyafahah. Itu dia telah terjejah saat ni tu akibat masa yang panjang. Sebab apa? Sebab masa saat ni tu panjang. Masa dalam susunan sanad tu ataupun disebabkan berubah kaedah musyafahah saat ni tu, yakni pada masa salah dulu tu. Itu dia. Mana sebahagian sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Mar'ashi. Itu dia Imam Al-Mar'ashi ni orang kenal lah. Orang ngaji qiraat,
tajwid apa tu orang kena kenal lah. Imam Al-Mar'ashi ni tokoh ni. Kita dah uyak ni tokoh ni. Dia mati pada tahun 1150 Hijrah. 1150 Hijrah. Tekan kitanya 300 tahun lebih. Ni Imam Al-Mar'ashi ni. Cuba kita tengok dalam kitab apa dia, Sirajul Qari. Ada saya. Tu. Dia namanya Muhammad bin Abu Bakrin. Muhammad bin Abu Bakar. Tu Imam Al-Mar'ashi. Nampak tu? Maka Imam Al-Mar'ashi kata, apabila rantaian sanad bacaan menjadi terlalu panjang. Kalaulah apabila salsilah rantaian ni, maknanya kita nak arti ke mana? Salsilah, berak. Salsilah. Tu. Salsilah sanad tu. So 2 3 nak kat atas tu. Salsilah sanad tu. Sanad bacaan saat ni tu menjadi terlalu panjang, dia kata. Menjadi terlalu panjang lagu mana? Yakni tempoh masa jarak jauh zaman kita dengan zaman Nabi tu. Jauh zaman kita dengan zaman Nabi. 1400 lebih, 400 tahun lebih. Bagi kita kira jauh tak jauh. Apa dia muallif kita ni, tua kitab ni, dia duduk masa kita lagi. Itu dia. 1400 tahun lebih. Jauh tak? Jauh. Tu yakni dalam tempoh masa jarak jauh zaman Nabi dengan zaman kita, tuan-tuan. Tu. Bila dah silsilah sanad baca saat ni tu, hidup jadi jauh. Panjang tu maksud jauh lah. Maka perkara-perkara yang menunjukkan berlaku penyeleweng daripada sesuatu yang betul akan mula masuk ke dalam bentuk bacaan sebahagian besar para guru. Dah bila rantaian sanad saat ni, silsilah sanad baca saat ni tu jauh tu, dia kata maka perkara-perkara yang menunjuk berlaku penyeleweng. Yakni jadilah baca Al-Quran yang kita duk baca saat ni tu, baca Al-Quran yang kita baca saat ni tu, dan juga baca Al-Quran yang kita ambil daripada guru kita saat ni tu, berlaku penyeleweng, dia kata. Meleweng habis. Itu dia. Berlakunya penyeleweng daripada sesuatu yang betul. Perkara yang betul tapi berlaku penyeleweng. Mula masuk ke dalam bentuk bacaan sebahagian para guru. Guru pun kena sipar juga. Bukan kita pelajar saja, tuan-tuan. Orang yang duduk mengajar tu, kita kena sipar juga situ. Itu dia. Ni muallif kita kata ni. Sedangkan guru yang mahir, sedangkan guru yang mahir, ialah dengan menggabungkan antara riwayat dan dirayah. Sedangkan guru hak mahir, Syekh Muttaqinin, seorang tu guru yang mahir di dalam bidang ni, bidang tajwid, bidang qiraat ni. Ni kena gaduh. Ia kena boleh gabung antara riwayat dan dirayah. Itu dia. Kena boleh gabung antara riwayat dan juga dirayah tu. Gapo pula riwayat, gapo pula dirayah. Itu dia. Riwayat adalah baca yang dipindahkan melalui sanad bersambung. Baca kita yang pindahkan melalui sanad bersambung daripada guru kita pergi kepada tu. Lagi pula yang mana diambil dengan secara talaqi musyafahah,
Bukan ambil tepi jalan. Nampak orang duk mengaji tak weh. Dalam TikTok dalam apa tu. Bukan tak boleh. Ni kena kita, bila kita reti hak ni, mabadi ni, panggil kaedah asah umbi kita nak ngaji dalam ilmu ni, kita reti. Kita buat tapak ni. Saja buat tapak ni. Bila reti hak ni, tak ada apa. Kita nak ngaji rakam pun tak ada apa. Ngaji dalam lasuk pun tak ada apa. Kita reti dah kaedah. Baik ni cara ambil je. Cara ambil je baik ni. Itu dia. Nampak tak? Itu dia. Riwayat tadi tu. Riwayat tu adalah baca yang dipindah melalui sanad bersambung lah. Yang mana diambil dengan secara talaqi musyafah saat ni. Dirayah saat ni. Dirayah iaitu faham terhadap kaedah hukum dia. Dirayah kecil mudah-mudah. Faham terhadap kaedah hukum dan juga cara baca yang fasih. Boleh kata kalau kita tidak ada riwayat dan juga dirayah, maka tak sebenar. Tak sebenar bacaan tu. Itu dia. Pas nak ngaji biano ni, saya tua dah ustaz ni. Kita ni 70 dah. Ni dak ujak hak muda-muda ni lah. Hak muda-muda ni, hak tua ni hak tua dah. Kita dengar apa dah. Ada peluang ni 40 ni muda lagi lah ni. Ya orang tua umur saya tu 100 umur. 100 umur. Bagi kita ni tak tua lagi lah. 40, 50 tak tua lagi lah. Baik situ. Tu. Guru yang mahir Imam Al-Mar'ashi kata ni. Bukan saya kata ni tuan-tuan. Jangan silap faham lah. Tu kita supaya dengan awak dia lah. Supaya dengan kita ni lah. Saya ni tak pandai juga. Baca hak orang gitu lah. Orang pandai ni dia kena buat kitab diri. Dia kena karya kitab diri. Tu dia. Imam Al-Mar'ashi kata guru hak mahir. Ia kena kabung antara riwayat dan juga dirayah. Guru mahir saat ni. Lagi pula serta memiliki kemahiran dalam makhraj dan sifat huruf. Tu. Faedah riwayat dan juga dirayat serta dia tu ada boleh milih, boleh pandai dalam makhraj sifat. Tak apa tu. Tu guru mahir tu. Dia kena pandai juga makhraj sifat. Dan juga riwayat dan juga dirayah saat ni tu. Tetapi namun sedikit jumlahnya. Jumlah guru yang mahir tu. Itulah Imam Al-Mar'ashi kata, tetapi sikit jumlah tu. Tak ramai jumlah tu. Tidak ramai jumlah tu. Hak ramainya adalah guru yang tidak kelayakan secara penuh belaka. Itu hak ramai. Itu dia. Jumlah guru hak mahir saat ni tak ramai. Tengok pada masa ya tu tuan-tuan. 1150. 300 tahun tekan kita pada masa ya tu. Kita di hari ni cuba kita tengok. Kita kena hitam je lah. Tu kita kena suluh. Suluh tu dengan mata tu. Tu hawi mata tu. Jangan duk. Duk lah tolong. Tengok je lah. Angkat tarah kita tu. Itu dia dah. Tengok ni. Namun sangat sedikit jumlahnya. Jumlah guru mahir ni tu. Orang mahir riwayat, orang mahir dirayat, orang baca molek, orang mahir makhraj sifat. Tak ramai. Hak ramai mafhum khalafah dia ni. Hak ramai adalah guru hak tak layak. Hak tak layak ke secara penuh. Tu hak ramai tu. Baca tak kena saja. Misal dah kita kata. Kita buh lagi lah.
Moga tak ramai guru hok mahir ni ke. Dia kata ni tak pandai nak mengajar, baca tak kena lagi tu mengajar, tu tak kena lagi. Gapo hok takrif ilmu tajwid dengan ilmu tajwid tak ada beza lagi. Nak ngajar misal seolah tu lagu tu dah dia kata ni. Tu. Maka menjadi kewajipan ke atas kita. Maka menjadi kewajipan ke atas kita agar tidak bergantung sepenuhnya kepada bacaan lisan para guru kita. Dia kata. Itu dia. Maka jadi kewajipan juga atas kita ni tuan-tuan. Allah yakni lagu mana kita bahas saat ni. Jangan kita letak kepercayaan ataupun kita mengatakan bacaan guru-guru kita hak kita belajar saat ni tu betul 100%. Jadi kita kata lagu tu. Kita katalah baca guru kita ni kena sungguh betul 100%. Tahu. Dekat cek dengan saya. Timah betul baca tu ya. 100%. Tu bukan kita nak lekeh ni. Bukan kita nak pelakeh ataupun kita nak rendahkan martabat dia, bukan. Ni bukan. Cuma orang panggil iding ni adalah salah satu cara kaedah yang telah cedek oleh Imam Al-Mar'ashi di atas kita ni. Dia kata ni, mu jangan jadi wajib ke atas diri mu saat ni tu. Wajib kan mu jangan gantung penuh dengan baca para guru mu tu. Mu jangan kata tu guru mu tu baca betul kena. Dia nampak tak tu. Ni Imam Al-Mar'ashi ni kata, kalau nak murih pun murih di Imam Al-Mar'ashi lah yang murih saya ni. Saya supaya fok kita ni tak pandai. Tu. Tapi itu kita amanah ni. Amanah dia panggil. Amanah lah dia panggil amanah tu. Tu amanah kita wajib ni kat atas kita ni. Jangan kata kena duk kita duk ngajar tu kena. Baca kena. Walaupun baca doa sekali pun, azkar pun di waktu pagi. Nampak tak? Baca doa pun. Tak kira baca molek lah. Kita baca molek. Satu huruf tu. Jadi comel molek. Sedap dengar lah kalau tak kira lah doa ke azkar di waktu pagi. Itu dia. Tu. Jadi wajib ke atas kita agar jangan gatal penuh dengan baca tok guru kita saning tu. Itu dia. Satu kaedah yang telah cedek oleh Imam Al-Mar'ashi. Tu maknanya mung hati-hati sikit weh. Salah tu gitulah. Dia mau fikir je lah, hati-hati sikit weh, jaga-jaga weh kita ni. Terhadap penerima sesuatu ilmu daripada mana-mana guru. Salah tu gitulah. Kita nak ambil ilmu tiap-tiap satu ilmu daripada guru ni, kita kena pati sikit. Tengok sikit weh. Bukan semata-mata kita nak ambil ikut segitu. Nampak tak? Tu. Ni kaedah yang telah cadar ni. Tu. Sebaliknya, hendaklah kita turut meneliti apa yang telah dihimpunkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka mengenai permasalahan ini. Itu dia. Sebaliknya kita kena turut meneliti apa yang telah disusun, dihimpun oleh para ulama dalam kitab-kitab dia. Kitab-kitab muktabar lah. Kitab tak muktabar banyak juga kita mau kita pun duk hurai makhraj pun tak kena.
Tu kita tak kira tu kitab tu. Kita kira kitab hak muktabar, hak ulama yang telah diakui oleh sedunia ulama ni. Nampak? Tu. Mengenai permasalahan ini. Nah. Serta dia kata membandingkan apa yang kita mendengar daripada guru dan dengan apa yang telah dinyatakan di dalam kitab-kitab. Itu dia. So kita banding, kita tengok dalam kitab dah tuan-tuan, kita mari banding pula hak tu guru duk royak tu. Tu kita dah hanjam kena ke tak dalam kitab tu. Itu dia. Kita mari banding pula. Kena tu royak beg ni. Dalam kitab tak ada beg ni. Beg mana weh? Tanya tu guru beg mana? Tok guru pun ya ambil tok guru ya agak. Mana nah lah deh. Tu cara je. Oleh itu, apa yang bertepatan dengan kitab. Dia kata Imam Al-Masyri kata, oleh itu perkara apa sekalipun yang bertepatan dengan kitab hendaklah diterima. Hak tu kita dak ngajar tu. Perkara hak tu kita dak ngajar tu kena dengan kitab. Sekali dah dengan kitab. Semocok dah dia panggil. Tu sekali dah. Bertepatan dah dengan kitab tu. Hak tu kita dak oyak tu. So tu kita dak ngajar kita bro. Kita balik kitab pun kena dah. Hendaklah diterima. Dia kata ambillah hak tu, jangan tinggal dah yo. Ambillah yo. Ngaji. Manakala apa yang bercanggah dengannya, dengan kitab tu. Manakala perkara duk ngajar saat itu canggah dengan kitab. Goyak kau lah, lari habis. Dengan kitab-kitab ulama tu. Hendaklah ditolak. Tu hendaklah ditolak. Mung tolak. Tak. Yang itu kok tolak. Tu. Tolak. Kenapa ditolak? Kerana apa-apa hak tulis dalam kitab dia saat ni tu terjaga. Tu. Kita kena tolak akib perkara hak tu duk uyak tu. Misal Sebab apa? Bila kita temu dalam kitab lagu ni, izhar lagu ni tu uyak baik lain. Kita kena tolak tu tu. Tak kena tu dengan kitab tu. Kitab hak muktabar lah, kitab hak molek lah ni, bukan kitab hak kursi tu. Tu. Lepas tu kenapa kita kena tolak juga tu? Kita kena tolak juga daripada ajaran saat ni tu. Kerana apa-apa hak tulis di dalam kitab. Dia terjaga. Tak? Tu sebagaimana telah kata apa dia? Sayyid Arbawi tu. Tak silap saya. Dia kata an-nass la yataghayyaru mahma tala alaihi al-amadu. Sebut oleh kitab dia. An-nass, bahawasanya nas tulisan kitab ni la yataghayyaru, tak berubah ia. Tak ubah tetap lagi tu. Bila tak ubah? Mahma tala alaihi al-amadu. Kata tak ubah tu sehingga sampai masa yang panjang sekali pun. Mahma tala alaihi al-amadu. Masa yang panjang sekali pun tak ubah nah. Kenapa orang nak punah kitab dia mau citak lain pula. Maka dia nak citak lain pula. Duk lagu tu siapa kemak tak ubah. Adapun lisan kita ni, mantukul kalam ni, lisan kita ni. Hak tu fi taghayyurin daimin. Kita terima ubah tu. Terima ubah tu. Kita tak boleh nak beradu lah daripada baca tu. Kita nak beradu daripada baca tak boleh. Sebab tu kita kena baca ni. Minta boleh lah bagi siapa-siapa nak baca dengan saya tu boleh. InsyaAllah ala qadar boleh. Boleh.
selama ni saya duk buat live ni tak ada lagi ni. Saya pun tak sempat juga nak buat sukmo live tu. Sebab tu dah ada apa dia? Ada hari kemarin beradu. Esok buat. Habis itulah. Oleh kerana kita pun ada kelas lain tu. Kelas lain-lain. InsyaAllah. Nanti saya bagi nombor lah. Siapa-siapa nak baca tu. Ala qadar. Boleh. Tu kita kena faham situ tuan-tuan apa dia saat ni. Apa mantukul kalam lisan kita baca saat ni tu. Ia senantiasa dalam terima perubahan fi taghayyurin daimin, senantiasa dalam ubah. Sebab tu kita nak beradu daripada baca dengan tu guru tak boleh. Kita kena baca sokmo, talaki sokmo dengan tu guru. Luar-luar telefon tu guru. Assalamualaikum ustaz. Kita tu jauh ni duk betong ke. Duk kut naru ke jauh. Golok ke. Telefon tu guru. Nak baca sikit ustaz weh. Itu dia. Tak apa dah. Betul tu. Baca kita tu. Baik situ. Dan sebelum lanjut berkenaan kaedah pengambilan ilmu tajwid ini, maka saya gia pembelajar meneliti kembali adab bersama Al-Quran sebagaimana huraian yang ringkas berikut. Tu dia. Maka sebelum dia nak pergi kepada kaedah pengambilan ilmu tajwid ni, saya gianya tak dapat tidak panggil patut sekalinya kita tu pembaca Quran ni kita kena tahukan adab-adab bersama Al-Quran, adab sebelum kita baca Quran, adab ketika kita nak baca Quran, adab selepas kita baca Quran. InsyaAllah pada esok hari waktu pagi ni insyaAllah kita sambung pada esok hari lah. Itu dia. Ada juga bagi sesiapa yang ingin nak bantu skop 2 tu boleh kita apa dia melalui ahli banci saya tu pondok tu. Itu dia. Kita banyakkanlah dah bersedekah. Ni hari permulaan ni. Hari 1 apa dia Muharram tu. 1 Muharram kita mula dengan sedekah pun. Ini mula dengan mengaji tu. Mana tak bagi lagi, tak sedekah lagi kita boleh lah. Kita bagi walaupun sikit pun tak apa. Asalkan kita tu ikhlas dengan Tuhan cukup dah. Tak mesti banyak. Tak. Tu. Lepas tu kalau banyak ikhlas pula, tu lebih lagi lah. Nak adu dengan hak ni tu lebih lagi lah. Nampak tu. Itu dia. Melalui alik banci saya tu. Baik, maka untuk hari ni apa dia? Pagi yang mulia ni. Kita nanti sambung pula Isyak insya-Allah. Cai ustaz ru tu sedih. Sasak mai kaidah. Rufang te mai ruan. Hedo ustaz. Assalamualaikum ustaz sahabat semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Husain. Selamat pagi cikgu. Tong fa tirai dau. Baik itu. InsyaAllah semoga kita semua tengok live ni dalam jaga Allah. Minta Allah Ta'ala tambahkan kebaikan di kita semua tu. Melalui sihat rezeki murah tu. Baik situ. Habis itu kemudian kita nak beradu situlah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sebelum tu kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح بالقرآن ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح به دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح به آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جنات النعيم. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرف القرآن، وألبسنا بحلل القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، ونجنا من النار بفضل القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا جبار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد ربي صلى الله عليه وسلم.